Pada muka surat yang ke-12, sambungan kita tidak boleh mengkafirkan seseorang yang rajin beribadat kerana kesalahan yang dilakukannya, seperti zina, mencuri dan meminum minuman keras. Jangan menempatkan seseorang ahli tauhid dan orang yang berpegang teguh dengan iman pada syurga dan neraka, kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tempat mereka nantinya di syurga, dan jangan pula kita mengharapkan syurga bagi orang-orang yang berdosa. Dan kita bimbang dan kita khawatir mereka diseksa di dalam neraka. Kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan orang-orang dari neraka setelah mereka dibakar dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembenaran riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan adanya azab kubur, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya pada satu tempat dan menghitung amal-amal orang yang beriman. Kita mencintai generasi-generasi terdahulu yang dipilih Allah untuk menemani nabinya. Kita mereka dengan ujian yang diberikan Allah kepada mereka dan mengikuti mereka semua. Kita katakan bahawa imam yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan agama dengannya dan menyatakan hal tersebut terhadap orang-orang yang murtad. Kaum muslimin mengutamakannya sebagai imam seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakannya sebagai imam salat. Mereka sepakat memberi julukan Khalifah Rasulullah. Khalifah selanjutnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Uthman ibn Affan, kemudian Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Keempat khalifah inilah imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafah mereka adalah khilafah kenabian. Mereka memimpin sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencegah pertengkaran di antara mereka, membantu menyelesaikan perbezaan pendapat terhadap kitab Allah, sunnah nabinya, ijma' kaum muslimin dan seumpamanya. Kita tidak boleh buat sesuatu dalam agama Allah selama hal tersebut tidak diizinkan kepada kita. Kita juga tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita berpendapat bahawa sedekah dari umat Islam yang sudah meninggal dan berdoa adalah bagi mereka adalah bermanfaat. Kita percaya bahawa Allah memberi manfaat bagi mereka itu dengan tindakan tadi. Okey, baik. Kita menyambung semula pada bab yang kedua ini berkaitan tentang akidah Ahlussunnah. Yang pertama, dalam sambungan ini, dalam bab ini, apa juga perkara-perkara yang melibatkan penerimaan amalan ataupun perkara-perkara yang bersifat batin. Kita tidak boleh menilai seseorang itu dengan pandangan yang zahir, dan kita tidak boleh meletakkan satu hukum kepadanya dalam keadaan kita pun tidak tahu apakah kesudahan kita pada hari akhir. Maka kerana itu tidak boleh juga bertentangan. Macam Imam Al-Ghazali menyatakan tak boleh kita mengharapkan syurga bagi orang-orang yang berdosa. Pertentangan di antara pertembungan antara hak dengan batil, ianya tidak boleh berada pada satu tempat yang sama. Siapa yang paling mendominasi, maka di situlah akan ada sama ada kesudahannya ke syurga ataupun juga ke neraka. Oh. Kemudian dalam sambungan pada perenggan-perenggan yang 3 perenggan pada muka surat ke-12 ini berkaitan tentang keperluan kita untuk mencintai generasi-generasi yang telah dipilih oleh Allah. Iaitu siapa mereka ini? Iaitu generasi as-sahabah. Siapakah golongan as-sahabah? Iaitu mereka-mereka yang pernah hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Nabi, dan kemudian pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup satu zaman, melihat Rasulullah, dan paling penting syaratnya adalah beriman dengan Nabi.
Ada juga orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, tengok muka Nabi tapi tak beriman. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi ada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang Nabi kata tak akan ada generasi sehebat mana-mana dan juga sebaik seperti mana yang pernah ada di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wa arda. Kerana itu juga, di kalangan sahabat ini ada dia punya penghulu kepada sekalian sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kerana itu tadi disebutkan 4 khalifah. 4 khalifah ini secara susunannya tidak boleh tertukar. 1 sampai 4 ni tak boleh tertukar. Sayyidina Abu Bakar 1, Sayyidina Umar 2, Sayyidina Uthman 3 dan Sayyidina Ali 4. Keutamaan ini bukan disusun mengikut keutamaan ini bukan suka-suka disusun, tetapi adalah mengikut fadilat, kelebihan mereka di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Yang kedua, kedudukan 4 orang khalifah ini berdasarkan kepada kalau kita lihat hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. 2 yang atas ni sebagai bapa mertua, 2 yang bawah sebagai menantu. Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma adalah bapa mertua kepada Rasulullah. Adapun Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma ini merupakan menantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin, iaitu yang dinyatakan kepada 4 orang khalifah tadi. Kerana itu adanya perbezaan-perbezaan pandangan, pendapat yang telah banyak membantu generasi-generasi seperti ini, banyak membantu perkara-perkara yang bersifat khilafiyah di kalangan mereka pada zaman itu. Kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, perbezaan pandangan daripada kalangan para sahabat merupakan satu rahmat bagi umat Islam. Kerana perbezaan mereka pada dulu bukan didasari dengan kebencian. Perbezaan yang tidak didasari dengan permusuhan, tetapi perbezaan yang didasari dengan meraihkan pandangan dan tidak menghukumkan secara berlebihan di antara satu dengan yang lain. Sebab itu secara asasnya kita mengikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah dan juga apa yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in wa arda. Cumanya kenapa kita kena berpegang kepada para ulama? Jawapannya kerana kita tidak berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebarang permasalahan, sebarang contoh yang ada di depan mata yang boleh diselesaikan dengan adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kenapa kita sembahyang, kita perlukan kepada rukun sembahyang? Zaman Nabi ada rukun sembahyang tak? Sebagai contoh. Jawapannya dah tentulah zaman Nabi tak ada rukun sembahyang. Lalu kenapa kita pada hari ini sembahyang kena memerlukan kepada rukun sembahyang? Jawapan paling mudah adalah kerana kita tidak hidup di zaman Nabi. Dan kita tak pernah tengok Rasulullah sembahyang macam mana. Hadis yang Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Hadis ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang pernah melihat Rasulullah sembahyang. Lalu himmah dan juga kehebatan al-Imam Alim Quraisy, al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kemudiannya menyusun SOP ataupun panduan macam mana Rasulullah salat, yang hari ini kita belajar macam mana kaedah salat. Ilmu itu diperlukan kerana kita tidak hidup pada zaman Nabi. Kita tidak pernah melihat secara langsung bagaimana solatnya Nabi. Kita cuma dapat beberapa melalui periwayatan para ulama. Sebab itu apabila generasi-generasi yang hidup dekat dengan zaman Nabi ini merupakan generasi yang terpilih, maka kita hari ini generasi yang terkemudian, pentingnya untuk berpegang dengan para ulama, dengan kefahaman, dengan disiplin ilmu yang telah diwariskan, dan juga dengan beberapa perkara agar kefahaman kita terhadap agama merupakan kefahaman yang sama yang pernah difahami oleh generasi-generasi terdahulu, iaitu daripada kalangan para ulama dan salafun salih. Sebab itu dalam ilmu
Dalam ilmu ni ada 3 syarat penting. Ada 3 syarat penting apabila kita belajar sesuatu ilmu. Disebutkan oleh guru kami yang mulia, Fadilatul Syekh Ustaz Nazrul Nasir Hafizahullah Ta'ala menyatakan, 3 perkara yang paling penting dalam menuntut ilmu ini, iaitu pertama, Syekhun Fattah. Guru yang membuka kefahaman. Yang kedua namanya Wa'aqlun Rajah. Akal yang diluruskan. Dan yang ketiga namanya Kutubun Sihah. Kitab yang betul. Seringkali ada risiko kalau akal yang tidak lurus, dan juga risiko kalaulah kitab yang kita ada itu yang mana kita kadang-kadang tak dapat mengenal pasti mana satu kitab yang betul ataupun tidak. Tetapi syarat nombor 1 yang paling penting iaitu Syekhun Fattah, guru yang membuka kefahaman ini. Inilah merupakan syarat paling penting. Sekiranya akal tidak lurus, guru yang membuka kefahaman akan meluruskan. Sekiranya kitab tidak betul, guru yang membuka kefahaman akan membetulkan. Tetapi kalau syarat yang pertama ini tersalah, guru yang tidak betul boleh jadi akal yang betul dan kitab yang betul menjadi tak betul kerana ada guru yang tidak betul. Jadi sebab itu 3 syarat ini iaitu Syekhun Fattah, wa Aqlun Rajah, wa Kutubun Sihah merupakan panduan yang kita pegang dalam apa juga kita menuntut ilmu, apatah lagi memahami selok-belok dalam pensyariatan keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas. Supaya kefahaman kita paling penting adalah sama dengan kefahaman para ulama dan salafun salih seperti mana orang-orang yang terdahulu. Jadi itulah yang terdapat pada muka surat yang ke-12. Pada bab yang kedua berkaitan tentang akidah ahli sunnah. Kita berpindah kepada bab yang ketiga pada muka surat yang ke-13. Pada muka surat yang ke-13 iaitu bab yang ketiga, rahsia bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Maidah ayat yang ke-6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, kepayahan, tetapi Dia berkehendak membersihkan, mensucikan diri kamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 108. Yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, menyucikan dirinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Mutahhirin, yaitu merangkumi zahir dan batin. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salah at-tuhur, yaitu maksudnya muka surat ke-14, kunci salat adalah bersuci. Ianya merupakan syarat sah untuk sembahyang. Bersuci dengan maksud adanya wuduk. Hadas kecil terangkat dengan wuduk, hadas besar terangkat dengan mandi. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyad dinu 'alan nadhafah. Agama itu didirikan di atas kebersihan. Dan hadis ini termasuk dalam kategori hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif untuk fadailul a'mal dibolehkan, untuk dihukum, untuk mengambil sebagai hukum itu tidak dibolehkan. Oleh kerana itu terlintas di dalam hati orang yang memiliki mata hati bahawa berdasarkan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis di atas pekerjaan yang terpenting adalah mensucikan segala rahsia hati. Sebab jauh dari pemahaman yang sebenarnya bahawa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebahagian daripada iman, adalah pembinaan zahir dengan
memakai siraman dan tuangan air. Dan sebaliknya, membiasakan batin dan membiarkannya kotor dengan hal-hal yang keji. Sebenarnya, maksudnya jauh daripada pemahaman tersebut. Bersuci ini ada 4 tingkatan. Pertama, membersihkan badan daripada segala yang hadas, kotoran dan sesuatu yang menjijikkan. Badan kita itu sendiri. Yang kedua, membersihkan anggota badan dari perbuatan jahat dan dosa. Dibersihkan secara zahir yang tersurat dan membersihkan secara yang tersirat. Yang ketiga, membersihkan hati dari perilaku-perilaku yang tercela dan keji. Ini lebih susah daripada 1 dan 2. Kerana melibatkan pembersihan ataupun penyucian batin. Ataupun kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Yang keempat, membersihkan batin dari segala sesuatu selain Allah. Dan ini adalah tingkatan bersuci para nabi dan siddiqin. Maksudnya, tingkatan yang keempat ini, tak ada lagi sifat-sifat mazmumah yang tumbuh di dalam hati. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hatinya itu sudah pun sampai kepada peringkat haqqul yaqin. Ta'alluqnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kerana yang lain. Man ista'nasa billah la yasta'nasu bi ghairih. Siapa yang dapat rasa kemanisan ketika bersama dengan Allah, maka dia tak akan dapat rasa kemanisan ketika bersama dengan yang lain. Tingkatan 4 ini dalam bab bersuci ini sebagai salah satu panduan satu persatu secara tertibnya untuk mendapatkan hati yang benar-benar bersih yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada paras rupa kamu, pada tubuh badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Kemudian seseorang tidak akan sampai pada tingkatan yang lebih tinggi kecuali setelah tingkatan yang di bawahnya. Dia juga tidak akan sampai pada kesucian batin dari segala sifat yang tercela dan membangunnya dengan sifat yang terpuji selama dia belum merampungkan penyucian kalbu hati dan akhlak yang tercela dan membangunnya dengan akhlak yang terpuji. Kita kalau lihat dalam sebahagian kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Nunisi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Penawar Bagi Hati, panduan para ulama adalah menghapuskan perkara-perkara yang membawa kebinasaan sebelum memasukkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada keselamatan, yaitu bab al-muhlikat sebelum kita mempelajari dalam bab al-munjiyat. Al-muhlikat iaitu mengetahui perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan dalam hati sebelum dimasukkan sifat-sifat yang terpuji. Tak mungkin sifat yang terpuji boleh dimasukkan ke dalam hati dalam keadaan sifat-sifat yang tercela masih ada di dalam hati. Ibaratnya macam ada satu plastik sampah di halaman rumah. Kita tidak buangkan sampah itu, bahkan kita mewangikan tempat itu. Tindakan utama pada masa itu adalah untuk membuang sampah tersebut selepas itu kawasan itu dibasuh dan diwangikan. Maka apakah kesan daripada mewangikan dan membersihkan kawasan tersebut tapi sampah itu masih tidak diangkat? Maka kesannya tidak akan lama. Maka kesan yang batil itu masih ada. Jadi sebab itu mengetahui bab yang boleh membawa kebinasaan supaya dia terus untuk dibuang dan dimasukkan pula perkara-perkara yang boleh bawa kepada penyucian jiwa. Wala talbisul haqqa bil batil, dan tidak bercampur antara hak dengan yang batil. Kemudian juga tidak akan sampai pada tingkatan tersebut selama dia belum mensucikan anggota badan dari larangan-larangan dan membangunkannya dengan ketaatan. Manakala yang dicari itu sesuatu yang mahal dan mulia, jalannya susah dan banyak rintangannya. Jangan pernah bermimpi bahawa hal ini dapat diraih dengan angan-angan dan keinginan belaka.
Benar, orang yang buta mata hatinya terhadap tingkatan-tingkatan tersebut tidak pernah tahu tingkatan-tingkatan bersuci kecuali tingkatan pertama yang merupakan kulit pertama yang muncul di permukaan jika dibandingkan dengan isi yang dicari. Apabila kita membahaskan bab ini, ada dua perkara yang menjadi keutamaan panduan dalam menempuh jalan ini, iaitu namanya hidayah dan juga taufiq. Hidayah adalah petunjuk, jalan yang telah dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk melalui jalan ini, kita perlukan minta dengan Allah namanya taufiq, kekuatan. Selain daripada kita bertanya kepada orang-orang yang pernah menempuh jalan ini, apa halangannya, apa cabarannya, apa nikmat di penghujungnya. Macam secara analogi mudahnya, kalaulah kita tahu satu jalan yang telah kita lalui selama bertahun-tahun, kita dah tahu dah mana shortcutnya, mana nak cepat lalu mana. Berbanding kalau orang yang tidak pernah lalu jalannya, maka dia akan menggunakan pakai GPS, pakai Waze untuk tahu. Jadi kerana itu jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang soleh, kita kena tanya, berapa lamakah harus ditempuh? Apakah cabarannya? Di manakah perlu kita melajukan langkah? Di manakah kita perlu memperlahankan langkah? Manakah cabaran paling besar? Ada tak daripada sebelum ini orang-orang yang tak pernah habis dan tewas di pertengahan jalan? Semuanya ini perlu ditanyakan berdasarkan pengamatan dan pengalaman orang-orang saleh. Tidak ada pengalaman yang lebih bagus untuk diikuti pada zaman hari ini selain daripada mengikuti pengalaman orang-orang yang saleh. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau kamu ingin mengambil contoh daripada orang-orang yang baik, ambillah contoh daripada satu generasi yang imannya paling tinggi, hisabnya paling sedikit. Hidupnya dapat keridaan Allah dan matinya juga mendapat keridaan Allah. Siapa golongan ini? Yaitu generasi as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in wa ardah. Bukannya kita tidak boleh mengambil contoh pada orang yang masih hidup, tetapi kesudahan masing-masing yang semua mengharapkan dengan husnul khatimah, dalam waktu yang sama kita tidak mengetahui bagaimana kesudahan di akhir hidup kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam membahaskan tentang 5 kunci. Yang kelima, Nabi sebutkan, la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu besok dekat bumi belah mana kamu akan meninggal dunia. Kamu meninggal dunia tengah bawa kereta ke, ataupun tengah tidur ke, ataupun tengah makan ke, dan di mana kamu meninggal dunia, itulah satu perkara yang kamu tidak akan tahu. Di mana kamu meninggal dunia, bagaimana kamu meninggal dunia, dan cara kamu meninggal dunia. Walaupun secara sunnatullahnya, cara hidup kita akan menentukan bagaimana kita mati. Kerana kita yang telah mencorakkan. Baik, kemudian sehingga hal ini mendorongnya untuk memerhatikan kulit dan menghabiskan sebahagian besar waktunya dalam beristinja, mencuci pakaian, membersihkan bahagian yang zahir, mencari air mengalir yang banyak. Hal yang demikian kerana was-was dan fikiran bahawa bersuci yang mulia adalah ini sahaja. Mereka tidak tahu perjalanan hidup orang-orang dahulu yang menghabiskan tenaga dan fikiran untuk membersihkan hati, dan mereka tidak mementingkan urusan zahir. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan kedudukannya yang tinggi berwuduk dari air kendi orang Nasrani. Mereka mengerjakan salat di lantai masjid. Mereka beristinja hanya dengan batu. Penjagaan mereka semua hanya terfokus pada kesucian batin. Tak pernah diriwayatkan dari seseorang mengenai pertanyaan najis kecil. Sekarang kita sampai pada kelompok yang mengatakan berhias merupakan kebersihan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menghiasi bahagian luar tubuhnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh perias rambut terhadap anak gadisnya, sementara batin mereka rosak
dan diiringi dengan pelbagai macam kekejian, kesombongan, bangga diri, kebodohan, riak dan sikap munafik. Mereka tidak membantah hal itu dan juga tidak merasa hairan. Zahirnya dijaga, subhanallah, tetapi hatinya sakit, tak dapat dikesan. Dengan hasad dengkinya, dengan menunjuk-nunjuk amalannya, dengan kesombongan, merasakan diri lebih baik daripada orang lain, menghinakan orang lain, ujub pada diri sendiri. Penyakit-penyakit ini yang tak dapat dikesan walaupun ia berada pada dirinya sendiri. Bahkan dia begitu sibuk untuk membersihkan dan menghiaskan wajahnya. Sedangkan macam mana yang kita sebutkan dalam hadis yang masyhur, tempat yang dilihat oleh Allah adalah hati. Kalau kita tengok hari ini ada berapa banyak jenis pencuci muka kita. Pencuci muka waktu malam, pencuci muka waktu siang. Lalu kalau kita tanyakan berapa banyak pencuci hati yang telah kita sediakan. Sebelum tidur kita cuci muka. Tapi apa yang kita buat untuk mencuci hati kita ini? Dan penyucian hati ini adalah perkara-perkara yang sangat tidak disukai oleh nafsu. Apa dia santapan-santapan rohani yang telah diambil untuk membersihkan hati, itu merupakan perkara yang sangat tak disenangi oleh nafsu. Bahkan akan menjadi satu pertentangan dalam diri sendiri. Kata para hukama, manusia begitu cinta betul kepada musuh yang ada dalam dirinya sendiri, yaitu namanya nafsu. Dalam syair menyatakan, wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti kanak-kanak. Kamu jangan tanya apa yang dia nak. Kamu kena urus apa yang dia nak. Kita kena menentukan dengan izin Allah apa yang sepatutnya diberikan. Pada akhirnya akan membuka jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika orang-orang dahulu hanya beristinja dengan batu atau solat di atas tanah tanpa kain sejadah yang terbentang, atau berwuduk dari wadah orang kafir bekas air, maka kelompok itu berdiri tegak menentang mereka. Kelompok itu memandang mereka kotor. Cuba perhatikan. Bagaimana kemungkaran dapat berubah menjadi kebajikan dan kebajikan berubah menjadi kemungkaran. Bagaimana citra agama hilang sebagaimana halnya yang terjadi pada hakikatnya dan ilmunya. Jika anda telah mengetahui mukaddimah ini, sekarang kita membicarakan peringkat-peringkat bersuci. Suci zahir terdiri daripada 3 bahagian, suci dari najis, suci dari hadas, dan suci dari sesuatu yang menjijikkan pada badan. Iaitu yang terjadi kerana pemotongan kuku, mandi, alat penghilang bulu, khitan, dan lain-lain. Sebelum menceritakan tentang penyucian hati yang begitu susah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membahaskan peringkat-peringkat bersuci ini dalam keadaan yang zahir ini dibersihkan terlebih dahulu secara tertib. Kerana pada sudut pelaksanaannya ianya lebih mudah berbanding untuk penyucian hati. Batin itu diambil daripada perkataan batinun, perut. Dalam perut kita ada isi tapi kita tak nampak. Dalam batin kita ni ada isi. Kita tak nampak tapi kita boleh rasa. Macam dalam perut kita jugalah kan. Perut kita ada isi, kita tak nampak, tapi kalau sakit kita akan rasa, ya Allah sakit perut. Dalam hati kita ni ada isi, kita tak nampak, tapi kalau sakit dia rasa. Kalau dia senang hati dia rasa. Kerana itu ada sebagian hukama menyatakan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kedamaian dalam hati dengan tidak tahu. Tak tahu orang kutuk kita, tak tahu orang mengumpat kita, tak tahu orang bermusuh dengan kita. Dengan sebab tak tahu itulah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kedamaian di dalam hati. Kerana itu disebutkan dalam kisah daripada kalangan orang Ansar yang Nabi sebutkan, huwa ashabul jannah. Dia ni calon ahli syurga. Sampai beberapa orang sahabat nak tengok apa amalan ini dibuat. Sampai Nabi mengungkapkan dengan calon ahli syurga, rupa-rupanya setiap malam dia telah mengampunkan, melapangkan hatinya, mengurniakan keampunan kepada orang-orang yang melakukan
kesalahan kepadanya, orang-orang yang menzalimi dirinya, dan juga mereka-mereka yang pernah ada masalah dalam hubungan muamalah sesama insan. Tetapi dia menjadi orang yang sentiasa memaafkan, mengambil panduan daripada ayat apa itu? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya secara ketika senang dan susah. Dan juga orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Jadi ini merupakan satu peringkat yang begitu besar sehingga boleh membuka jalan untuk dapat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Betul, secara pelaksanaannya macam kita belajar dalam ibadah, yang zahir itu perlu dibersihkan. Kita tengok proses sembahyang sajalah kan. Proses sembahyang kita perlukan dengan wuduk. Badan kita mesti bersih, tempat kita nak solat mesti bersih. Setelah kesemuanya bersih dan kemudian mengambil wuduk, maka selebihnya adalah itu tugasan yang paling sukar adalah hudurul qalbi ketika sembahyang. Setelah kita ada air wuduk, setelah badan kita bersih, tempat kita sembahyang bersih, pelaksanaannya perlu kepada hudurul qalbi, iaitu menghadirkan hati ketika mana sembahyang. Kalau hati yang banyak dicemari dengan sifat-sifat mazmumah, maka bagaimana untuk menghadirkan hati sepenuhnya di dalam solat? Sedangkan itu merupakan punca kepada kekhusyukan di dalam solat. Sehingga kan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kamu tidak mampu mendapatkan kekhusyukan di dalam keseluruhan solat, pastikan di antara beberapa rukun itu kamu telah memperoleh kekhusyukan di dalam solat. Ianya satu nilai tambah yang besar dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana kualiti solat itu pada akhirnya diukur berdasarkan kadar kekhusyukan kita dalam sembahyang. Jadi sebab itu disebutkan di sini, suci zahir ini terdiri daripada 3 bahagian, suci dari najis, suci dari hadas, dan suci daripada sesuatu yang menyejikkan pada badan. Uraian yang ketiga-tiga ini nanti kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Tetapi untuk kita memahami pada bab yang ketiga ini, berkaitan tentang asrar, rahsia-rahsia bersuci, supaya tindakan kita, pengamalan kita bukan hanya ritual semata-mata, tetapi boleh bawa penghayatan untuk menterjemahkan makna syukur sebagaimana apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna syukur di sisi Nabi bila Nabi menyatakan alaysa kana 'abdan syakura, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur, iaitu Nabi nak supaya seluruh anggota yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya digunakan untuk tujuan kerana Allah. Semuanya digunakan tujuan sebagaimana ia diciptakan oleh Allah. Kaki yang diciptakan oleh Allah digunakan untuk berdiri lama, supaya kaki itu akan menjadi saksi besok di hari akhirat. Dia berpenat kerana solat, dia berpenat kerana menuju tempat-tempat yang diredai oleh Allah. Demikian juga tangan, mata dan lain-lain. Apabila kita telah memperuntukkan seluruh anggota yang kita ada ini dengan kurniaan Allah, iaitu digunakan pada jalan sebagaimana tujuan ia diciptakan, pada akhirnya akan menjadi hujah yang sangat baik pada masa hari akhirat kelak, di mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, kami tutup mulut mereka dan kami biarkan tangan-tangan mereka bercakap dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dikerjakan. Matlamat kita paling utama adalah untuk menyahut seruan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin manusia untuk melainkan menyembah kepada aku. Ulama menyatakan di sini ai liya'rifun,
kenal Allah. Supaya seluruh anggota kita ini menjadi persaksian terpenting di hari akhirat nanti. Jadi untuk sesi kali ini kita tawakuf di sini pada muka surat yang ke-15. InsyaAllah sesi akan datang nanti kita akan sambung tentang pembahagian. Pembahagian bersuci ini iaitu bersuci dari najis, suci daripada hadas dan suci daripada sesuatu yang menjijikkan pada perbahasan yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan kepada kita istiqamah dalam ilmu, istiqamah kemanisan dalam ibadah, istiqamah dalam kita melazimi perkara-perkara ketaatan, istiqamah meninggalkan perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan kemanisan dalam ketaatan, mengharamkan kemanisan dalam kemaksiatan. Ini ungkapan doa yang pernah diucapkan oleh almarhum Al-Allamah Al-Syekh Al-Mutawalli Al-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga kita mendapat kerahmatan, keampunan pada malam ini yang telah diperuntukkan masa. Moga-moga Allah mengurniakan dengan pandangan nazrah yang mengurniakan kerahmatan dan keridaan serta kejayaan hakiki dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan semula kepada Al-Fadhil Ustaz Ridwan. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiee Abdul Rahman, Tuan Guru kita, atas pengisian ilmu yang telah diberikan sebentar tadi, insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk kita pada malam ini. Muka-muka dengan apa yang kita pelajari pada malam ini, ya, dapatlah kita beristiqamah dalam mencari, mengejar keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita istiqamah dalam usaha berjihad untuk mensucikan hati dan juga jiwa kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah itu sahaja. Rasanya kita berjumpa lagi minggu hadapan, ya, pada masa yang sama, insya-Allah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.